Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. Innallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين walhamdulillahi rabbil alamin thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dan puan-puan sentiasa Allah pilih untuk berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sentiasa memberi petunjuk hidayah kepada kita semua. Kalau hanya dapat petunjuk, tak ada hidayah, tak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sampai ke rumah Allah. Kerana ramai orang tahu kelebihan sembahyang fardu secara berjemaah, tapi mereka tak sampai untuk berjemaah. Tahu kelebihan puasa pada 6 hari bulan Syawal, tapi ramai yang tak lepas. Yang tahu puasa mutih Ayyamul Abyad 13, 14 dan 15, tapi tak mampu untuk laksanakan. Kerana kesemuanya itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada, taufik tak ada. Jadi yang telah ada di rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah dan sebagainya, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah, thank you Allah dan bagai-bagai lah, sebagai tanda kesyukuran segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keterangan, nikmat lapang waktu, nikmat sihat. Yang sering kita lupa, bila kita sakit barulah kita ingat Allah. Bila kita sempit baru kita ingat Allah. Ketika luas, ketika faragh, kita melapangkan masa selapang-lapangnya untuk duniawi semata-mata, tidak untuk ukhrawi. Sedangkan kita tahu di antara doa yang akan diaminkan oleh malaikat, adapun doa malaikat ialah seorang yang intizarus solah ba'da solah. Intizarus solah ba'da solah. Itu di antara, dia ada banyaklah di antara mereka yang didoakan ataupun doa diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menunggu sembahyang, selepas sembahyang, maksudnya hatinya sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, tak nak lepaskan. Maka sebila masa dia cari jalan untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan suruh duduk rumah Allah selalu, sebab kita kerja, ada kerjanya kan. Tapi hatinya terikat dengan rumah Allah. Jadi bila dia pergi ke mana-mana pun, bila dia rasa dia berada di rumah Allah, maka dia tidak akan buat maksiat. Kerana dia berada di rumah Allah, soalannya begitu. Ya, walaupun dia berada di rumah, keadaan keuzuran, tak mampu untuk berjalan ataupun sebagainya ke masjid, ke surau dan sebagainya, tapi hatinya sentiasa terikat. Nak pergi, aku rasa nak pergi, tapi aku tak mampu. Aku nak pergi, tapi aku sakit.
Maksudnya hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa dia. Jadi ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga baik-baik, selagi Allah memilih kita, maka ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita boleh sabar dalam ketaatan. Sabar. Nak taat ni kena sabar juga. Kalau tak sabar sekejap ya. Begitu juga sabar daripada meninggalkan maksiat. Maksiat kita kena sabar. Maksudnya nak tinggalkan maksiat itu memerlukan kesabaran. Bila datang musibah juga memerlukan kesabaran. Maka hasil daripada sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Tidak ada balasan bagi orang yang sabar itu melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan dia. Jadi sabar untuk taat, sabar daripada nak buat maksiat, sabar ketika mana kita ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan ujian kepada hamba-Nya yang mana hamba itu pasti akan dapat melalui ujian tersebut. Kerana Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hamba-hamba-Nya. Maka Allah uji mereka yang mampu untuk menghadapi ujian berkenaan. Walaupun penat, walaupun letih, Allah Maha tahu. Kerana Allah nak naikkan martabat dia. Kerana nilai orang yang sabar itu terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah balasnya dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyahu bi 'ulumihi fid dharain thumma amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah apa Syarah Hikam. Kalau saya tanda ni muka surat 61. Tak tahu lah. Bab yang lepas Safinatun Najah. Kemudian rehat, rasa-rasa ni. Kalau kita tanda, kalau kita tak tanda tak tahu. Weh? Tak ingat? Siapa yang tanda? Kita tanda muka surat 61. Cara mengenali seorang, dan telah diceritakan, diceritakan bahawa seorang Syekh Junaid mendapati, itu baca dah tu, jauh bezanya yang berdalil dengan Allah dari yang berdalil atasnya. Betul tu kah? 29 atas tu baca dah tak? Okey. Kata Syekh, syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahlihi wa athbata al-amra min wujudi aslihi. Tu matan dia. Syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Jauh bezanya yang berdalil dengan Allah dari yang berdalil atasnya, atas Allah. Mana kita berdalil dengan Allah direct, atas Allah, atas segala perbuatan. Itu beza dah, tengok dulu. Jauhlah perbezaannya antara yang mengambil dalil dengannya, yang mengambil dalil dengan al-haq, nya tu balik kepada Allah Ta'ala, dengan yang mengambil dalil atasnya. Berbeza dengan orang ambil dalil atasnya atas Allah Ta'ala. Kalau dengan Allah direct, atas dia akan tengok kepada perbuatan, sifat dan sebagainya.
Yang mengambil dalil dengannya itu telah mengenali hak bagi ahlinya dan menyabitkan perkara itu pada wujud asalnya. Orang yang direct, orang kenal dah. Orang yang kata ustaz ni, direct dengan ustaz ni. Orang kenal ustaz ni. Ustaz ni begini. Dia tegah kau, dia tak tegah, dia tahu dah direct. Tapi orang yang mengambil dalil atas ustaz ni, dia kena kenal dulu ustaz ni. Mengambil dalil atas ustaz ni pernah mengajar di sekolah saya dulu, dia memang baik. Ustaz ni pernah ada di kampung saya selama 5 tahun, di negeri saya, di Johor sebagai contoh. Dia orang yang suka bermain bola, contoh. Maknanya ambil dalil atas. Atas tu maksudnya atas segala perbuatan yang dia tengok, baru dia kata dia ni baik. Selagi tak nampak perbuatan dia tu baik, maka dia tak akan kata baik. Tu bezanya direct. Hak direct tu dia kena ada. Sebut je ustaz ni, sebut je ustaz, sebut je sekian, automatik semua duduk atas dia. Baiknya dia, penyabarnya dia, penyayangnya dia, ada situ. Sebut saja Nabi Yusuf AS, kita maklum dah dia ni seorang yang kacak. Tak perlu kita nak tengok kekacakan dia, sebab dah maklum bid-darurah. Boleh beza tu. Orang sebut ustaz ni, ustaz ni tu beres Beres. Panggil. Nak panggil ceramah dia. Tapi kata panggil ustaz ni mana? Adalah ustaz ni tu orang Kelantan, asal pasir putih. Dia anak berapa Kira lain tu. Berbanding dengan kita dah kenal secara direct. Sebut je, panggil. Tauliah kau tak tauliah tu tak kira lah, saya tahu dah dia ada tauliah. Gitu. Jadi berdalil dengannya, berbanding dengan berdalil di atasnya tu ada beza. Kata musannif ni itu jauhlah perbezaannya antara yang mengambil dalil dengannya dengan yang mengambil dalil atasnya. Yang mengambil dalil dengannya itu telah mengenali hak, itu kebenaran bagi ahlinya, dan menyabitkan perkara itu pada wujud asalnya. Dah tahu dah Allah Subhanahu wa taala, automatik dah tak ada dah kekurangan. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaanlah sifat Muhammad pada nisbah manusia. Semua sifat kesempurnaan. Sebut saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang cacat celah pada dia. Tak perlu nak jumpa. Aku kena jumpa dulu, tengok dulu baru aku percaya dia. Kita dah maklum bid-darurah. Baik. Penerangan dia yakni jauhlah perbezaan antara orang yang mengambil dalil dengan dia atas segala makhluk, iaitu kainat, iaitu mereka yang sampai kepadanya, kepada Allah dengan cara majzub. Majzub, rasa hati. Itu majzub. Dia orang yang sembahyang dengan kena Allah dia rasa. Orang yang berdoa dengan rasa hati yang sebenar, itu majzub. Beza doa kita yang kita baca untuk kerakyatan ataupun adat. Kata dia jemput untuk bacaan doa, kita pun naik bismillahirrahmanirrahim, sekali ada dah kita baca. Itu tak majzub, tak sampai. Khutbah yang disediakan, kita pun baca khutbah alhamdulillah bla 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 bla, tak majzub. Tapi kalau kita naik, kita berkhutbah, majzub lain. Kita berdoa dengan baca doa lain. Sebab tu kita kena berdoa, berkhutbah. Sebab dia kata rukun khutbah, bukan rukun baca khutbah. Kan nak majzub lah, nak suruh rasa di hati. Nak rasa di hati, kita doa pendek pun tak apa, tapi sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ampun dosaku ya Allah, dosa kecil, dosa besar. Kita rasa sebab kita nak apa yang kita minta tu, kita nak. Ya Allah, andainya aku mati pada tikal ni ya Allah. Bahasa kita lah, bahasa kita, bahasa yang kita faham dan bahasa yang kita rasa. Zub. Lepas tu dia kena majzub, barulah rasa, baru kenal betul.
Allah Ta'ala ini pengampun, kita pun ingat keampunan. Tapi Allah syadidul iqab. Allah ni kalau dan dia balas sungguh. Aduh janganlah. Tu kita rasa. Tapi kalau kita hanyalah baca khutbah ataupun baca doa, bacalah. Apa ni? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi. Ada golongan yang apa ni? Bukan Islam yang menghina Nabi. Baca gitu, tak ada rasa apa-apa. Baca habis khutbah tu kan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Berdoa sultan saya tak majzub. Tapi kalau majzub, rasa sungguh, kita akan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, apa yang kita buat. Nabi bila dia nak wafat dia sebut ummati, ummati, umat aku, umat aku. Bila dia bawa ke syurga, Nabi minta dengan Allah Ta'ala untuk keluar daripada syurga sebab nak tengok umat, nak bantu umat, nak bagi syafaat kepada umat dia biar semua boleh masuk syurga. Nabi sayang kepada kita. Jadi apa yang kita buat untuk sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tak ada, walaupun dia tak ada, dia berpindah roh, berpindah alam saja, dia masih hidup. Kita rasa. Jadi apa yang Nabi buat, kita cuba buat. Apa yang kekasih kita buat, kita akan buat. Jadi Nabi sayang kita, takkan kita tak sayang Nabi. Mana bukti sayang kita kepada Nabi? Kita ingat Nabi, kita selawat Nabi, kita buat sunnah Nabi, kita tiru semua. Hatta perjalanan dia jalan macam mana, dia makan macam mana, dia tidur macam mana, kita akan tiru sang kekasih. Maka itu tanda bukti sayang kita. Sekiranya ada orang yang mengkhianati kekasih kita, menghina kekasih kita, macam mana perasaan kita? Wahai, mana kita berkhutbah daripada hati. Bila kita buat sesuatu daripada hati, baru dia rasa majzub. Itu nak cerita majzub, baru terasa. Mana bila orang hina kekasih kita, hina Nabi kita, apa yang kita buat, kita akan terasa nak marah dan sebagainya. Cuma cara marah kita itu ada kaedah yang diajar oleh kekasih kita, begini. Itu majzub. Ibu kita memasak kepada kita, kita makan dengan penuh nikmatnya, walaupun nasi goreng dia hanyalah tumbuk kepala ikan sahaja, tak ada pun bawang putih, bawang merah. Dia ambil minyak ikan 2-3 hari lepas, ikan kering, dia bubuh kepala ikan lebih-lebih, tumbuk-tumbuk goreng bagi makan. Ayah kita makan, kita pun makan buat bekal pergi sekolah. Sedap tak sedap? Sedap ya Allah, tak basi. Tak pasti sedap sebab dia buat dengan hati, dengan jiwa dia. Dia nak bagi kita makan, nak bagi suami dia lagi bendang dan sebagainya dengan hasil tangan dia. Kenapa sekarang bila masak tu tak berapa nak sedap, mudah basi? Sebab apa? Sebab yang buat pun bukan buat dengan hati. Buat sebab dia rasa kena buat. Kalau tak buat nanti laki marah. No, bukan macam tu. Kita buat kerana memang aku nak dia makan. Kenapa kamu sembahyang? Kerana diarahkan oleh Allah? Tidak, sebab aku nak abdi diri kepada dia. Aku nak di samping Allah sentiasa. Dia perintah tu perintah tu satu hal. Tapi aku sebenarnya memang aku nak berdampingan dengan al-haq Allah Subhanahu wa taala. Baru kita rasa, baru majzub tu rasa. Nak faham, nak bagi faham tuan-tuan akan majzub itu. Segala makhluk itu terhijab daripada mereka, maka dilihatnya makhluk itu, maka ia tiada. Bila nampak makhluk, maksudnya ia tiada, seolah-olah Allah tu tak ada. Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tetapi kenapa dalam sembahyang kita nampak kunci kereta hilang, kereta tak kunci, barang kat dapur lagi tak tutup apa ni, gas dia lah. Kenapa? Kerana hak dunia tu lebih besar, seolahnya gitu. Maka tiada dia, seolah-olah tak ada lah. Sebab kita tak majzub, tak rasa sungguh. Patutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak nampak lah hak lain. Ni besar dah ni, ni kecil, tak nampak ni sebab ni besar. Tiba-tiba mari kitab ni, nampak tak gelas? Tak nampak gelas. Sebab apa? Sebab ni akbar. Kitab ni lebih besar daripada gelas ni. Tapi macam mana mau sebut kitab ni besar tetapi gelas ni kau nampak? Jadi bila kita kata dia besar tapi nampak dunia, seolah-olah dia tu tak ada. Tak kena, sebab majzub tu mari. Lalu diambilnya dalil dengannya atas makhluk itu. Lalu diambilnya dalil dengannya, iaitu dengan al-haq Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala-galanya bila kita majzub, buat dengan hati yang sebenar, maka bila sebut Allahu Akbar, besar mana dunia sekalipun tak nampak, maka kita berdalilkan dengan dia yang maha besar tadi.
Tak perlu dah tengok perbuatan dia. Oh, besarnya Allah Ta'ala buat langit bumi, tak. Sebab kita tahu dia maha kuasa, bahkan lebih besar daripada langit dan bumi dia boleh buat. Apakah makhluk yang paling besar yang Allah buat? Makhluk apa yang Allah buat yang paling besar? Langit. Oh. Bumi. Oh. Yang paling besar. Makhluk yang Allah buat yang paling besar. Apa dia? Kalau kata gapo dia? What is it? Apa dia yang paling besar sekali makhluk Allah yang Allah ciptakan? Syurga, neraka, bermula dengan huruf Ain, berakhir dengan huruf Shin. Apa dia? Arash. Tu hak paling besar sekali. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang besar ialah Arash. Sebesar-besar Arash tak ada lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Maka bila sebut Allah sahaja, maka semua yang besar sekali tu walaupun Arash akan tenggelam di besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pegang dalil akal. Kita kadang-kadang orang kata, semua yang terjadi itu secara semula jadi. Tak ada jadinya sendiri. Malam siang tu bukan Allah buat. Kata puak-puak yang apa melawan Allah Subhanahu Wa Taala, yang syirik dengan Allah. Jadinya sendiri ya. Kita sebab kita ayah kita berkahwin bersama, lepas tu mengandung dapat anak. Kita kata berapa ramai yang berkahwin dan bersama bahkan hari-hari tak dapat anak. Ada sekali tu ya. Tu pun bukan hari-hari. Sekali tu ya. Itu pun tepi-tepi ya. Yang tengok ngandung. Bukan semula jadi. Okey, kalau mengatakan semula jadi lagi, okey. Tanah padi. Dapat padi. Lepas dapat padi, dah masak. Dah masak dah padi tu tumbuk jadikan beras. Kalau semula jadi letak beras, kalau tak ada usaha, tak jadi nasi. Tak ada tinggal satu beras jadi nasi, tak? Mesti ada usaha, mesti ada pencipta, mesti ada pembuat dia. Siapa kita? Kita yang masak, maka masaklah nasi. Maka kita yang ada, makhluk yang lain yang ada, sudah pasti ada pencipta yang maha hebat al-haq. Bukan dia jadi secara semula jadi, tidak. Bahkan ada pencipta. Maka hebat. Alam yang begini besar sudah pasti penciptanya akbar, lebih besar dan lebih kuat, lebih hebat. Kena pegang yang tu. Ni kita kata ada jadinya sendiri. Tak boleh kata jadi sendiri. Sebab apa? Sebab semua benda itu ada pencipta dia, kecuali Allah Ta'ala. Dia ada. Alam ni dia punya, dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia tidak dijadikan. Dia tidak dijadikan. Dia memang azali. Nak kata apa? Dia azali. Ada sebelum pada dia? Tak ada lah. Sebab dia azali lagi. Mana nak ada dah? Yang kata, ada lagi. Ada siapa? Tak ada. Azali asal dia. Dan di antara orang yang mengambil dalil atasnya, atas al-haq Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi, yakni jauh perbezaan orang yang mengambil dalil dengan dia, direct dengan mengambil dalil atas perbuatan dia. Iaitu dan antara orang. Ni dia maksudnya, yakni jauhlah perbezaan satu dan dua. Dan, beza antara orang yang mengambil dalil atasnya. Ambil dalil atasnya, atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Dia tengok atasnya itu dengan makhluk, penciptaannya, kuasanya. Dan mereka adalah orang yang salik. Salik orang yang mengikut. Hak tadi majzub, orang yang menjiwai. Ni orang yang salik, dia kena lalu dulu. Dia kena tengok. Salakan ni maksud jalan. Bila orang tengok, orang kena pengusi, kena tengok dulu. Ni sifat dia begini. Itu maksud orang yang salik. Dia kena lalu jalan. Kena cuci diri dia dan sebagainya. Mereka dalam keadaan suluk itu terhijab daripada Tuhan mereka dengan melihat lainnya. Bila dia suluk, dia jalan dulu. Dia berada di sini, dia tengok perbuatan ni, dia tengok kepada alam. Allah hebatnya, siapa yang buat. Itu suluk. Orang yang suluk, orang yang salik.
Orang yang ikut jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lalu. Sampai kepada Allah bukan tak sampai. Dia akan sampai, tapi dia akan lalu dulu jambatan dunia. Dia akan pergi ke sana, dia akan pergi ke sini. Tengok Allah, Allah jadikan alam ni, Allah jadikan langit, Allah jadikan air, Allah jadikan. Kenapa Allah jadikan air laut tu masin? Kenapa tak tawar semua sekali? Kalaulah tak ada air laut, kita akan mati dalam keadaan busuk. Kalau tak ada air laut, kita akan mati dalam keadaan busuk. Sebab tu barang-barang yang mati di darat ni akan tolak pergi ke sungai ataupun dikambuh dalam tanah. Contoh kemudian dia akan dihanyutkan dengan air ke sungai, sungai pergi ke laut. Maka di laut itulah dia jadi penyah masinan, jadi masin, maka dia tak bau busuk. Mana bukti dia? Tuan-tuan ambil ikan 2 ekor, satu letak atas air tawar, satu rendam dengan garam. Mana yang busuk? Tu beza dia. Sudah pasti yang tawar ni akan busuk dalam masa 2 hari, tak ada 2 hari lah. Busuk ulat akan datang. Tapi yang kering, yang masin tadi, lalak tak mari. Kalau dia mari, dia akan lari. Dan dia akan jadikan ikan kering, ikan masin. Dan boleh makan sampai bertahun-tahun. Sebab tu Allah, kuasa Allah Ta'ala, dia menjadikan laut air masin. Bahkan laut lebih besar daripada sungai. Sebab banyak barang-barang yang mati akan pergi ke laut untuk tidak bau busuk. Kalau tidak, semua sungai kita dah lama dah mati sebab busuk sangat. Maknanya orang yang salik, orang yang suluk, dia akan perhati satu-satu. Dia akan kaji. Oh, tengok jari pula. Contoh orang yang salik, dia tengok cop jari kita ni, jutaan bilion manusia, cop jarilah yang akan membezakan antara seorang dengan seorang yang lain. Walah kecil je ni bawah, bukan besar ni. Kita kalau kita lukis 10 lukisan dia besar ni samalah. Tak. Bilion manusia di alam jagat ni tak sama cok jari. Tak sama cok jari dia. Bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang salik, orang yang suluk, dia akan perhati ni. Tu beza dengan orang majzub tadi. Majzub dia akan menjadi rasa sendiri. Bila Allah campurkan kepada dia, akan rasa. Maka dia akan tak payah suluk. Dia macam ilmu yang kita belajar dengan ilmu laduni. Beza. Ilmu ni kita belajar ni sikit kita faham. Oh macam tu. Ilmu laduni anugerah yang Allah campurkan tam. Karamah yang Allah berikan kepada wali-wali. Dia tak payah usaha. Kita tak payah aku nak berusaha supaya aku dalam tahun 2026 aku jadi wali. Tak boleh. Tak jadi. Allah yang campurkan. Nabi pun tak minta aku lepas aku jadi Nabi, aku jadi Rasul. Lepas aku jadi Rasul, aku dah ada mukjizat. Ada? Ada dah kitab-kitab yang mengajar kita nak jadi Nabi? Ada dah kitab ajar kita nak jadi wali? Pilihan dia. Tak ada. Kalau kita minta doa, ya Allah jadilah aku Nabi-Nabi jadi maksum, aku tak ada dosa. Tak boleh. Tak jadi sebab itu pilihan dia. Tu orang salik dia satu-satu. Dia kaji. Sebab kalau kita minta nak jadi wali, sedap. Oh ya Allah, tahun 2026 aku akan jadi wali. Minta nak jadi wali Allah. Tak boleh nak jadi wali Allah. Mana boleh. Siapa yang pilih? Dia yang memilih nak jadi wali kau, nak jadi apa kau, nak bagi munah kau, nak balik istirahat dia. Tapi tak usaha. Usaha yang mana? Usaha dalam kemampuan. Jangan kita kata aku dah berusaha nak jadi Nabi tapi tak dapat. Ijazah tak ada. Contohnya tak ada ijazah, belajar setakat SPM ataupun SLP. Tiba-tiba dia kata aku nak masuk jadi PTD ni, nak jadi S41, PTD 41, lepas tu naik 44, 48, 52, 54 jusa. Tapi tak pergi belajar ijazah. Tak boleh. Cerdik mana pun kita, selagi kita tak ada ijazah, kita tak boleh dipanggil siswa atau siswi. Kena syarat dia. Syarat dia kena masuk universiti. Bila masuk universiti, lulus dengan ujian-ujian dia, maka keluar kamu selepas 4 tahun atau 5 tahun medik, kamu akan digelar sebagai siswa ataupun siswi. Itulah kaedah dia. Usaha macam mana pun tak akan boleh lagi kita tak lalu laluan tu. Maka kita usaha macam mana nak jadi Nabi tak boleh sebab dia tak masuk laluan tu.
Ada kata saya, Allah panggil tiap-tiap tahun pergi umrah. Walaupun saya dedah aurat. Allah sayang kat saya dah tu. Pergi tiap-tiap tahun. Cuba tengok dalam hadis peristiwa akhir zaman. Ada yang pergi haji dan umrah kerana dunia, kerana agnia, kerana berniaga, kerana nak menunjuk-nunjuk. Kesemua itu tak pakai. Tak ada guna. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata, aku tak semayang, tak pergi jemaah, tak pergi dengar kuliah pun senang aku. Tak ada masalah. Anak-anak ramai juga, bini 2. Aku pergi jemaah, bini seorang. Tak bini pun ada. Tak bini lagi tak? Tak kahwin lagi. Tak bini tu tak kahwin lagi, kamu tak faham. Ada. Kata, alah, semayang jemaah kau semayang apa. Kau tak semayang pun senang aku. Dia tak tahu itu istidraj. Jangan dia rasa kesombongan, dia tak tutup aurat, kemudian dia pergi umrah. Dia rasa Allah sayang kat dia. Mana boleh Allah sayang? Ada tu Allah panggil pergi Kaabah, pergi tawaf. Kalau nak kira tawaf dia Kaabah, Abu Jahal duk Mekah apa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Waqqas dan seangkatan dengannya. Semua duk kuasa tu. Adakah Allah sayang kat dia? Tak. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah tangan Abi Lahab. Istidraj. Jangan kita rasa kesombongan. Allah bagi kita dengan kemaksiatan kita buat, Allah bagi kenikmatan. Woi, itu istidraj. Kena sedar. Kena sedar. Tak kata, tak apa Allah bagi. Senang aku walaupun aku tak semayang dah. Nah bang, RM5. Dengan baik dia bagi. Kita pun ambil, alhamdulillah, RM5. Dia ambil RM10, dia kumpat-kumpat duit, dia baling. Pang, atas muka. Nah, ambil. Beza. Beri dengan kasih sayang, kita pun ambil dengan sayang. Tapi dia beri dengan baling, nah ambil lah, kunak sangat. Bagi. Bukan RM10, bukan RM5, RM10 lebih daripada biasa dah dia bagi. Tapi dengan marah, dengan istidraj. Jadi yang ni RM5 tapi beri dengan kasih sayang, kita akan terima dengan kasih sayang. Allah nikmatnya dapat. Tapi yang ni bagi dengan marah, bagi. Dan nak isap kat rokok, nak isap bang balik atas muka. Isap sampai mampu dia. Kita pun ambil juga sebab rokok sebuku. Mahal isap. Tapi dengan istidraj, dengan marah. Sedar. Kadang-kadang kita buat maksiat, Allah bagi selamat dan sebagainya. Istidraj, jaga baik-baik. Tak semayang, pakai seluar pendek, ledah aurat, campur gaul lelaki perempuan dengan bebas, tapi selamat, kaya dia. Ke apa ni, kontrak selalu dapat je. Tengok Allah dia sayang, dia kata tak semayang apa Allah sayang. Ayat dia bagi tahu dia minta maaf banyak. Itu namanya istidraj. Allah bagi tapi dengan kebencian, tanpa reda. Tapi Allah bagi tapi tak reda. Bagi. Anak kita umur 15, motor ada sebab kita nak pakai, pun dah naik motor. Adakah kita reda anak kita naik motor dengan tak pakai helmet, tak ada lesen? Anak kita tak reda tapi dia naik. Kita tak reda. Kita boleh nak hayung dia. Mak anak kita tak. Allah boleh nak hayung tu tapi tak. Allah tak hayung. Macam kita juga. Kita tidak akan bunuh anak kita naik motor tu. Dan nasihat, bagi tahu, bagi peringatan. Melanggar. Mana rasa? Melanggar. Luka, berdarah. Kena saman kat polis. Contoh gitulah. Walaupun dia menyusahkan kita. Biar dia rasa sendiri. Maka Allah bagi istidraj. Jangan, jaga baik-baik. Kita takut masuk dalam golongan yang diistidrajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana istidrajnya? Apabila pelaku-pelaku maksiat penderhaka kepada Allah, Allah bagi kelebihan. Istidraj. Bukan kafir ni. Bukan kafir. Ini Islam tapi dia derhaka kepada Allah, maka berlaku istidraj kepada dia. Kelebihan Allah beri kepada orang kafir dan sebagainya, boleh jadi sihir dan sebagainya. Jadi bezanya di antara orang yang ambil dalil direct dengan Allah dengan melalui jalan. Itu bezalah. Suluk maknanya kena lalu dulu. Kena bersih hati, kena bersih jiwa dan sebagainya. Dengan melihat segala apa yang ada di alam ini, barulah dia berdalilkan, dijadikan dalil.
maka diambilnya dalil dengan makhluk atasnya dalam keadaan mereka menaik taraqi, iaitu dalam menaik dalam usaha untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua tu sah, bukan tak sah. Cumanya perbezaan orang yang majzub, orang yang merasai dan menjiwai berbanding dengan orang yang mengambil dalil. Mana orang mengambil dalil ni dia kena banyak, kena lalu jalan, kena tengok sana tengok sini baru dia buat dalil. Dan yang tu tadi Allah campurkan majzub di hati dia kerana dia sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap dengan Allah, sehingga Allah mencampurkan rasa di hatinya. Kita kadang-kadang Allah campur rasa khusyuk, tu Allah campur. Sebab kita berusaha untuk khusyuk, faham, kita cuba faham Fatihah, kita cuba faham segala apa maksud di sebaliknya, maka Allah tengok usaha kita, maka Allah rasa bagi zub. Bila kita takbir saja Allahu Akbar, hilang segala dunia, dia kan betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Maka jauhlah perbezaan antara keduanya walaupun bersepakat dalam takluknya, iaitu sepakat dalam mencari al-haq ta'ala. Maksud dua-dua tu dia terima, cuma berbeza. Yang ni direct, yang ni melalui. Jauh lah. Tetapi tahqiq berbeza mazhab lah, berbeza pandangan mazhab. Adakah nak menyusahkan tak? Menjadi rahmatan. Khilafu ummati rahmah. Khilaf umat aku dalam bab cabang, dalam bab yang kecil-kecil sebagai rahmat. Contoh, bersentuh laki dan perempuan batal pada mazhab Syafi'i. Tetapi pada mazhab Maliki dan Hanafi, selagi kalau Hanafi selagi tidak keluar mazi, maka tak batal. Mazhab Maliki sehingga tersyahwat, maka batal. Mana rahmat dia? Apabila kita pergi haji ni, kawan-kawan kita pergi haji dan sebagainya, tu rahmat dia. Maka di sana kita bertalfiq kepada mazhab Maliki ataupun Hanafi. Jadi kita bersentuh dengan orang ramai dan sebagainya, maka tidak batal selagi tidak mendatangkan syahwat bermazi dalam bab tu. Tetapi dalam bab tawaf kita pakai mazhab kita Syafi'i. Sebab kalau kita pakai mazhab Hanafi, satu pusingan batal, semua yang sebelum tu batal. Contoh, kita batal pusingan kelima. 1, 2, 3, 4 sah. Yang kelima ni kita tak ada air semayang, batal. Ataupun kita masuk dalam hijab Ismail, ataupun kita naik atas veranda Kaabah, ataupun orang buka pintu Kaabah, kita masuk dalam pintu Kaabah, dalam Kaabah, maka batal pusingan itu. Bila batal pusingan itu, 4 pusingan yang sebelum dikira batal pada mazhab Hanafi. Oh, jeboh. Lalu kita tak pakai mazhab Hanafi dalam bab tawaf. Kita pakai mazhab Syafi'i. Kalau kita batal pada pusingan keempat, pusingan kelima, maka selepas itu kita sambung lagi 4, 5, 6, 7, 8. Kena ambil 8, bukan 7. Sebab 1 terbatal. Tambah saja. Itu mazhab kita Syafi'i. Mana di situ rahmat lah tu. Kalau tidak jenuh. Berapa dah? Aku 6 dah. Batal tak ada 1 je ke? Buat semula. Tu tengok-tengok. Tak ada ke tengok mutawah ada 7 keliling dah. Dah. Tak cukup. Batal semua sekali. Hanafi. Sebab itu dia, kalau batal semua sekali, kalau dia ambil pandangan mazhab Syafi'i, batal bersentuh, maka dia, berapa lama dia nak tawaf? Kalau batal semata-mata bersentuh suami isteri ataupun dengan ajnabi, orang asing, maka pusing pun sentuh, Allah batal semula. Oh, aku tak nak jadi mutawih. Mana? Batal. Pusing semula, 6 keliling, pusing pula, ketang, batal pula, pusing semula balik, ketang, orang yang sama, sampai subuh esok tak habis. Sebab itu dia ambil bersentuh selagi tidak mendatangkan syahwat, tidak batal. Itu Hanafi. Sebab dia bila tawaf batal 1, batal semua. Comel tu. Itu khilaf ummati rahmat. Mana ada kerahmatan. Dalam bab ini pun sama juga. Ni bendanya sama. Nak perginya matlamat yang satu, cuma tekniknya berlainan.
4. 2 campur 2, 4. Dok dia kata 4. 5 tolak 1. Oh, 4 juga. Dok 8 bahagi 2. 4 juga. Mana nak sampai kepada 4 tu banyak laluan. Untuk kita faham lah. Dan jauhlah perbezaan antara orang yang melihat dengan nur alam dan orang yang melihat dengan nur penciptanya. Nur alam ni benda yang ada di alam ni. Cahaya alam tengok, oh bukit, buka, gunung, kanan tu nur alam. Berbanding dengan nur penciptanya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu sendiri. Tak tengok perbuatan, tak payah tengok perbuatan. Sebab bila sebut Allah Azza wa Jalla, aku yakin dialah Al-Haq yang sebenar, mempunyai segala kekuatan dan sebagainya. Orang yang saleh itu tertutup daripada Tuhannya dengan sebab ia melihat kesan-kesannya. Mahjub, tertutup. Orang yang salik, orang yang lalu melihat kepada alam ni, maka dia terhalang ataupun tertutup daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab ia melihat kesan-kesannya, kesan daripada apa yang dibuat oleh Al-Haq. Maksudnya dia tengok kepada gelas ni, diciptakan. Kita nampak yang pencipta, dia tengok gelas ni. Oh, cantik gelas ni. Macam mana dia buat? Dia terleka dengan ni. Sebab tu bila nak jadi orang salih, mesti guru yang mursyid yang bawa dia. Takut dia terlalai dengan dunia yang fana ni, takut terlalai. Dia pun tengok kepada alam ni, maka dia terikat dengan alam. Tengok kepada benda ni, dia tak nampak rupa-rupanya yang mencipta dia lebih hebat daripada ni. Tu maksud sini, terhijab nak sampai ke sana dek kerana ada makhluk lain yang dicipta. Dengan sebab ia melihat kesan-kesannya, iaitu kesan perbuatan dia lah, perbuatan Allah Ta'ala. Maka kesan daripada kuasa Allah, adanya alam. Kesan kuasa Allah, adanya syurga, adanya neraka. Tu. Maka baginya alam itu maujud, bagi orang yang berdalil atasnya tadi. Maka baginya, bagi orang yang berdalil atasnya tadi, alam itu maujud, maka ia mengambil dalil dengan alam atas adanya Allah. Dia tengok alam ni maujud, alam ni diwujudkan, diadakan. Siapa yang mengadakan? Al-Haq, Allah Ta'ala. Orang yang direct kepada Allah, Allah Maha Kuasa, dia nak buat apa, dia punya suka. Beza. Dia tak perlu tengok kepada alam ni, sebab memang dia berkuasa. Dan orang yang salih, yang majzub itu, ia mengenali Al-Haq Ta'ala dan terangkat hijab baginya. Salih, tetapi ada majzub yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan terangkat hijab baginya. Ada penghalang ni, hijab ni penghalang. Nampak? Allah buka hijab dia. Maka tiada dilihatnya sesuatu selainnya, maka dia tak nampak sesuatu melainkan Al-Haq. Orang yang salik tapi majzub, maknanya besar majzub lah. Kita nak habiskan ni, azan dulu. Kita habiskan ni. Ada muazzin habis, azan muazzin habis. Tak kata email dah nak azan. Pengusi juga aku nak serah. Apa lawan?
Baik, kita ambil sikit ini. Dan orang yang salih yang majzub tadi itu mengenali al-haq ta'ala dan terangkat hijab baginya. Yang majzub yang Allah campurkan rasa tadi, rasa di hati. Maka tiada dilihatnya sesuatu selainnya Allah Ta'ala. Maka yang dia lihat tu, dia tengok je alam Allah. Dia tengok je gunung-gunung Allah. Dia tengok semua tu Allah. Tak ada nampak benda lain. Dia tak nampak, oi besar ni. Dia tak payah fikir tu. Maksud, nampak je Allah. Allah. Semua Allah. Kerana Allah itulah yang pemilik kepada segala yang diciptakan. Itu bagi orang yang salik, yang majzub. Ya Allah campurkan rasa hati. Lalu ia mengambil dalil dengannya. Lalu orang yang salik majzub tadi mengambil dalil dengannya, mengambil bukti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak payah tengok kepada, tak payah disebut tu besarnya alam, besarnya bukit, besarnya, sudah pasti ada pencipta yang lebih besar. Tak, dia akan direct Allah Maha Kuasa, dia mencipta segala-gala makhluk besar mana pun dia boleh buat sebab dia lebih hebat, lebih kuasa. Dia ikut tu. Dia pusing kat tu. Maksud dia nampak al-haq Allah Ta'ala, bukan nampak hasil perbuatan tangan. Gelas ni cantik, dia nampak kehebatan orang yang menjadikan dia. Bukan kata gelas ni cantik sudah pasti ada yang menjadikannya. Bahkan dia akan nampak orang yang buat tu lebih baik, lebih hebat daripada gelas. Gitu. Tu beza dia. Dan lalu mengambil dalil dengannya atas sekalian alam. Dia ambil dalil kepada al-haq Allah Ta'ala berbanding dengan sekalian alam. Dan yang berdiri serta melihat dalil pada sekalian alam. Mana siapa jua, maksud istilah berdiri ni, maksud orang yang datang serta melihat dalil pada sekalian alam. Dia lihat pokok, dia lihat air, dia lihat segala cakrawala yang ada. Itu adalah mahjub. Itu adalah mahjub, terdinding, terhalang daripada mata musyahadah, mata untuk nampak hakikat sebenar. Jadi kalau seorang yang salik tadi bukan majzub, dia akan terhijab kerana benda ni, benda makhluk ni. Terhijab, tersekat nak sampai ke sana, dia akan sangkut kat situ dulu.
berbanding yang majzub. Maka orang yang melihat dalil pada sekalian alam itu dihalang daripada mata musyahid, mata melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerana mungkin dia terpedaya dengan apa yang dia lihat. Mungkin dia ternoda, tergoda dan sebagainya dengan apa yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tengok, dia kata aku nak tengok makhluk Allah. Tengok kepada perempuan yang cantik, Allah cantiknya, Allah jadi. Dia tak nampak dah Allah. Kerana dia telah pun dia terhijab kerana melihat kecantikan yang Allah berikan. Tengok kepada intan belian permata, Allah, orang perempuan kaya duk tengok, ya Allah cantiknya. Terlupa Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya terhijab untuk sampai kepada mata pemandangan yang sebenar. Kalau dia berada pada jalan salik yang mahjub, yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana nak buat ni? Macam mana nak jadi supaya kita ni jadi salik majzub, orang ikut jalan dan dicampakkan rasa hati. Maka sentiasa duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat kepada dia. Allah ingat kekuasaan, kehebatan, ingat, sentiasa suci diri dia. Bila dia suci diri dia, maka tak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dilahirkan masa kecil. Kita tak ada hijab, boleh nampak benda-benda gaib sebenarnya. Tetapi Allah hilangkan ingatan kita masa kita kecil. Allah hilangkan. Kita boleh nampak jin, kita boleh nampak malaikat, kita boleh nampak syurga, tapi kita tak ingat sampai sekarang. Tak ingat. Bagaimana para sahabat, Allah tak sebut Nabi, para sahabat Allah buka hijab. Allah buka penghalang. Buka penghalang, dia akan nampak, oh situ jin, situ malaikat. Sahabat boleh nampak sebab Allah buka hijab. Yang kita tak nampak kerana terhijab. Hijab ni penghalang. Apa yang menghalang kita nampak alam sana? Dosa, maksiat yang kita buat dihalang, tak nampak alam lain sana kerana halangan. Apabila kita banyak ingat Allah, zikir, dia akan hilang. Kita tak nampak air dalam ni kerana gelas itu ada qadirah, ada kotoran. Lalu kita bersihkan dia, kita cuci dia, bersih sikit, lama-lama bersih semua sekali, barulah kita nampak ada dalam ni ada air yang jernih. Itu kaedah salik ataupun kaedah pembersihan jiwa untuk dapat majzub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang majzub yang mengambil dalil dengan dia itu dapat mengenali hak sebenar bagi ahlinya, iaitu yang wajib wujud bagi zatnya. Wallahu alam. Tanda situ orang yang majzub yang mengambil dalil dengan dia tu balik kepada Allah Taala, itu dapat mengenali hak sebenar bagi ahlinya, iaitu yang wajib wujud bagi zatnya, iaitu asal pada wujud setiap maujud, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbuka ataupun yang menjiwai, yang dicampakkan rasa oleh Allah Taala, mengambil dalil dengan dia, iaitu pencipta Al-Haq Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan sedikit semua ini ialah bicara hati ataupun proses untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita supaya kita menjadi seorang yang salik mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat majzub, dapat dicampakkan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tak rasa, macam kita semayang jelah. Kita makan tapi tak rasa apa-apa. Orang yang demam, orang yang sakit makan sedap, tak rasa apa-apa. Tak nak tu. Kita nak rasa. Makan, rasa pedas, masin, manis. Tapi kalau makan tak rasa apa-apa, cubit kaki tak rasa apa-apa, kebah, maknanya ada penyakit besar. Begitu juga dengan yang kita tak rasa apa-apa. Biarlah kita, Allah campurkan majzub, ada rasa ingin untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala, hal keadaannya sentiasa redha dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha dengan kita. Wallahu alam. Sekadar dulu tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.